Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami akan membentangkan pembelajaran berasaskan projek fizik tingkatan 4 iaitu reka bentuk Newton. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Aisyah Akila binti Yuslan, Nur Alia Batrisha binti Muhammad Izamuddin dan Nur Hidayatul Atira binti Abdul Hamid. Kami daripada kelas 4 Al-Batani dengan guru pembimbing Cikgu Nazrin. Aspek reka bentuk kereta. Ia dikenali sebagai aerodinamik kepada kenderaan dan objek lain yang dibentuk dengan betul untuk mengurangkan rintangan udara dan mengekalkan prestasi. Untuk kelajuan yang lebih rendah daripada kelajuan bunyi, yang paling cekap secara bentuk aerodinamik ialah titisan air mata. Titisan air mata mempunyai hidung bulat yang meluncing apabila ia bergerak ke belakang, membentuk ekor yang sempit namun bulat yang secara beransur-ansur membawa udara di sekeliling objek kembali bersama dan bukannya menghasilkan arus pusat. Kelebihan kereta aerodinamik. Yang pertama, mengurangkan geseran. Yang kedua, meningkatkan keberkesanan penggunaan bahan api atau mengurangkan penggunaan bahan api. Yang ketiga, mengurangkan bunyi bising disebabkan oleh rintangan udara. Aspek enjin kereta. Kami memilih enjin kereta inline 4. Jenis enjin kereta ini memuatkan 4 silinder enjin dalam satu baris. Ini dapat menawarkan profil yang ringkas tetapi lebih cekap dan mudah diakses. Jumlah piston yang sedikit mengurangkan jumlah komponen mekanikal yang seterusnya dapat mengurangkan masalah kehilangan kuasa. Konfigurasi enjin inline mengurangkan keperluan untuk mengimbangi komponen di dalam enjin. Justeru dapat mengurangkan tahap kerumitan mekanikal sesebuah enjin. Kos pembinaan enjin inline juga jauh lebih murah kerana kurangnya komponen lebihan di dalam enjin. Terusnya, sistem suspension, steering dan brake kereta. Sistem suspension. Kami memilih untuk menggunakan sistem suspension jenis torsion beam. Torsion beam menggunakan trailing arm dan diintegrasikan dengan cross member yang boleh dipulas untuk membolehkan tayar kiri dan kanan bergerak secara berasingan. Kelebihan torsion beam adalah bentuknya yang lepeh dan tidak memakan ruang, membolehkan kereta-kereta yang menggunakannya mempunyai ruang yang luas. Proton Saga, Pro 2 Beza, Honda Jazz semuanya bersaiz kompak tetapi tetap mempunyai ruang kabin yang luas kerana penggunaan suspensi ini. Steering. Kami memilih untuk menggunakan power assisted steering. Ia merupakan sistem steering yang dibantu oleh kuasa kuat. Pada kereta yang berat, sama ada steeringnya berat atau ia mempunyai gear rendah yang menyusahkan steering, memerlukan banyak pusingan dari kunci ke kunci. Gear berat boleh menyusahkan apabila meletak kereta di ruang terkurung. Steering bantuan kuasa mengatasi masalah. Enjin memacu pam yang membekalkan minyak di bawah tekanan tinggi ke rak atau kotak steering. Injap dalam rak steering atau kotak terbuka setiap kali pemandu memusingkan ronda membenarkan minyak masuk ke dalam silinder. Minyak berfungsi dengan omboh yang membantu untuk menolak steering ke arah yang sesuai. Sebaik sahaja pemandu berhenti memutar roda, injap ditutup dan tindakan menolak omboh berhenti. Brake kereta. Kami memilih untuk menggunakan brake jenis hydraulic brake. Ia adalah jenis sistem brake di mana daya brake yang dikenakan oleh pemandu pada pedal brake bermula ditukar kepada tekanan hidraulik oleh silinder induk daripada tekanan hidraulik dan silinder induk dipindahkan ke dalam brake akhir atau pemutar cakera melalui talian brake. Daripada hubungan mekanikal, pendalai brake digunakan dalam brake hidraulik untuk penghantaran daya pedal brake untuk menghentikan atau menyahpecutkan kenderaan. Hampir semua basikal dan kereta di jalan raya hari ini dilengkapi dengan sistem brake hidraulik kerana tinggi keberkesanan dan keupayaan penjenaan daya brake. Aspek keselesaan pemandu dan penumpang. Yang pertama, teknologi maju. Teknologi canggih sangat penting. Kini syarikat kereta menawarkan teknologi baharu untuk keselesaan dan kawal. Pembeli mahu memilih lebih banyak pendahuluan teknologi dalam kenderaan mereka. Kini terdapat banyak sistem navigasi moden turut diperkenalkan dalam kereta untuk kemudahan pelanggan. Yang kedua, jarak tempuh. Penjimatan bahan api telah meningkatkan trend baru dan faktor yang sangat penting di kalangan pembeli bahawa berapa perpaduan kenderaan. Yang ketiga, gaya luaran. Gaya kenderaan adalah faktor yang sangat penting dalam kalangan pembeli kenderaan baharu. Orang ramai suka membeli gaya trend baharu dan moden. Yang keempat, prestasi kenderaan. Prestasi kenderaan sentiasa disahkan sebagai sebab terpenting pembeli kenderaan gaya dan model tertentu.
aspek keselamatan penumpang. Beg udara membantu mengurangkan kesan dan mengurangkan momentum anda dengan lebih perlahan supaya daya kurang. Tali pinggang keledah membantu untuk menahan penumpang dalam kedudukan mereka semasa pelanggaran dan mengelakkan mereka daripada tercampak ke hadapan akibat inersia. Sistem kawalan elektronik yang mengehadkan berapa banyak roda boleh berputar apabila anda memecut. Ini bermakna roda akan mempunyai daya tarikan maksimum walaupun dalam keadaan basah atau licin. Sistem kawalan daya tarikan biasanya dipasang dengan sistem brake. Apabila roda mula berputar terlalu cepat, ia menghalakan kuasa ke roda bertentangan untuk mengelakkan tergelincir. Kawalan kestabilan membolehkan pemandu mengelak kemalangan terbalik yang berbahaya dengan komputer membantu mengimbangi ralat pemandu. Jika anda membelok terlalu kuat dalam kenderaan tanpa kawalan kestabilan, anda mungkin mengalami kemalangan terbalik. Cermin depan diperbuat daripada kaca kalis pecah supaya tidak mudah pecah. Ini akan mengurangkan kecederaan yang disebabkan oleh kepengan kaca yang berselerak semasa pelanggaran. Mungkin ciri keselamatan yang paling primitif iaitu bumper dibina untuk menahan pelanggaran kecil. Ia boleh mengelakkan kerosakan pada badan utama dan enjin kereta. Aspek jenis bahan api. Kereta hybrid adalah kenderaan yang menggunakan enjin pembakaran dalaman untuk memacu generator elektrik yang akan menjana motor elektrik. Enjin utama hybrid masih menggunakan petrol sebagai bahan api. Namun ia mempunyai sistem motor elektrik yang akan diaktifkan secara automatik untuk penjimatan minyak dalam operasi sistem hybrid. Pengguna kereta hybrid tidak perlu risau tentang peningkatan harga petrol dan diesel kerana ia mampu menjimatkan petrol dan menghasilkan asap toksik tahap rendah. Dengan wujudnya enjin petrol dan motor elektrik pada kereta hybrid, kedua-dua enjin ini berfungsi secara efektif dalam mengurangkan penggunaan petrol lebih dari separuh. Di samping itu, brek yang dikonfigurasikan pada kereta hybrid juga berfungsi untuk menangkap tenaga yang dibebaskan dan digunakan untuk mengecas bateri dalam kereta hybrid. Sekian itu sahaja daripada kami. Terima kasih.